Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Pada hari ini saya akan membentangkan tajuk ancaman komunis dan pengisytiharan darurat, subtopik 6.3 usaha untuk menangani ancaman komunis, dan 6.4 yaitu kesan zaman darurat terhadap negara kita. Setelah kedatangan ancaman komunis di negara kita, terdapat berbagai usaha yang telah dilakukan oleh kerajaan untuk menangani ancaman komunis ini. Terdapat 9 usaha-usaha yang telah dilakukan, melibatkan penguatkuasaan undang-undang darurat, pemerkasaan pasukan keselamatan, pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan, rancangan BRICS, tawaran pengampunan, perintah berkurung, perang saraf, rundingan baling, dan kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Yang pertama ialah penguatkuasaan undang-undang darurat. Dalam penguatkuasaan undang-undang ini, sesiapa sahaja yang disyaki ataupun didapati terlibat dengan komunis akan ditahan tanpa sebarang perbicaraan. Hukuman berat turut dikenakan kepada mana-mana orang yang membantu komunis, seperti memberikan maklumat, memberikan sumber makanan. Kemudian, undang-undang senjata api yang sedia ada turut diperketatkan. Contohnya, hukuman mati dijatuhkan terhadap mereka yang membawa masuk senjata api ataupun bahan letupan. Sewaktu penguatkuasaan undang-undang darurat, ruang kediaman telah digeledah, perintah berkurung diadakan, kemudian kampung baru ditubuhkan, kemudian penduduk dipindahkan dan ditempatkan. Mana-mana parti politik yang berpahaman radikal termasuklah PKM diharamkan. Contohnya AWAS, Ikatan Pembela Tanah Air, PETA, Pemuda Radikal Melayu, dan sebagainya. Selain itu, pemimpin gerakan radikal ditangkap. Contohnya Ahmad Boes Tamam, Ishak Haji Muhammad, dan Abu Bakar Al-Bakir. Kedua, pemerkasaan pasukan keselamatan. Pasukan keselamatan terdiri daripada 3, yaitu polis, tentera, dan sukarelawan. Dalam polis, kita ada cawangan khas, ada special constables, ada polis hutan, polis wanita, snoiprak yaitu orang perang, dan juga auxiliary police. Dalam tentera terdapat 3, yaitu pasukan askar Melayu, pasukan askar Commonwealth, Sarawak Rangers. Sukarelawan pula terdiri daripada Home Guard. Kita mulakan dengan polis. Yang pertama ialah cawangan khas. Cawangan khas yaitu special branch ditubuhkan dan menjadi sebagian daripada pasukan polis. Cawangan khas ini diketuai oleh mula-mula Guy Simedok ni dia mengetuai badan perisikan. Kemudian cawangan khas iaitu special branch telah ditubuhkan kemudian menjadi sebagian daripada pasukan polis. Cawangan khas ni dia menjalankan operasi risikan yang bertujuan untuk membantu pihak berkuasa mengetahui operasi PKM. Anggota pasukan ini menyamar sebagai komunis untuk mendapatkan maklumat. Ramai ahli cawangan khas yang terdiri daripada kalangan orang Cina bagi menjejak anggota komunis hingga ke kubu persembunyian mereka. Sebagai badan perisik, cawangan khas ini telah banyak memberikan sumbangan semasa darurat. Apabila cawangan khas ni berjaya untuk membuat penyusupan dalam organisasi PKM, ini memudahkan pasukan keselamatan untuk merancang tindakan terhadap PKM. Seterusnya ialah special constables.
Special Constables ini telah ditubuhkan ketika rancangan BRICS dilaksanakan pada tahun 1948. Dalam Special Constables, 24,000 anggotanya telah dihantar untuk mengawal ladang dan kawasan Lombong. Mereka bertindak sebagai barisan harapan ataupun frontliner dalam menghadapi ancaman komunis. Polis hutan. Polis hutan ini dikenali dengan pelbagai nama. Sebelum pertama ialah Flying Squad, kemudian pada 1951 dinamakan Jungle Squad, kemudian dinamakan Jungle Companies. Dan apabila polis hutan ini disusun semula, dia dinamakan Police Field Force pada tahun 1953. Pada 18 Oktober 1958, PFF dikenali sebagai pasukan polis hutan. Antara tugas polis hutan termasuklah memburu komunis, membuat rondaan di kawasan hutan, membawa bekalan makanan kepada pasukan bertugas dalam hutan, dan juga menjaga kubu. Polis wanita telah ditubuhkan pada Ogos 1955. Antara pegawai polis wanita yang pertama ialah Barbara D. Arendworth. Beliau telah bertanggungjawab melatih anggota baharu, kemudian menyusun pasukan polis wanita. Ini gambar ni ialah anggota pasukan polis wanita lah punya pasukan. Snoiprak, orang perang. Snoiprak telah ditubuhkan pada tahun 1956. Dalam bahasa Semai, Snoiprak bermaksud orang perang. Peranan Snoiprak termasuklah mengesan tempat persembunyian komunis dalam hutan. Anggota Snoiprak terdiri daripada orang asli suku Senoi, Semai, dan Temuan. Selain itu, Snoiprak juga dikenali sebagai The Silent Killers. Auxiliary Police. Terdapat 17,000 anggota Auxiliary Police di seluruh Persekutuan Tanah Melayu pada Disember 1948. Auxiliary Police berperanan mempertahankan bandar dan kampung daripada serangan komunis. Selain itu, mereka juga turut membantu polis dalam menentang ancaman komunis. Anggota Auxiliary Police ini menjadi Police Volunteer Reserve pada 1956. Berikutnya ialah tentera. Pasukan Askar Melayu. Pasukan Askar Melayu ditubuhkan pada 1933. Mereka berperanan membanteras gerila komunis dalam hutan. Kerajaan telah melengkapkan kerajaan tentera darat dengan pasukan meriam dan bantuan. Regimen Askar Melayu telah dibesar daripada 3 kepada 7 regimen. Pasukan Askar Melayu telah berdaya menumpaskan anggota komunis dan memusnahkan kubu operasi mereka. Pasukan Askar Commonwealth. Kerajaan telah membawa masuk askar Commonwealth daripada negara luar seperti Britain, Australia, dan New Zealand. Pada 1954, terdapat 25,000 askar Britain, 10,000 askar Gurkha, 1 batalion askar Afrika, dan 1 batalion regimen Fiji di Tanah Melayu. Pasukan askar Commonwealth turut membantu memerangi komunis. Sarawak Rangers. Sarawak Rangers ini terdiri daripada orang Iban. Peranan mereka ialah menjejak persembunyian komunis di hutan, memandangkan ahli-ahlinya mahir dalam selok-belok hutan. Sarawak Rangers menggunakan cogan kata iaitu agi hidup agi ngelaban yang bermaksud selagi hidup selagi melawan. Mereka telah berjaya memusnahkan banyak kem dan markas komunis. Yang terakhir ialah sukarelawan. Sukarelawan ini terdiri daripada Home Guard. Home Guard ini dikenali sebagai pengawal kampung. Mereka menyekat pergerakan bekalan makanan dan ubatan daripada jatuh kepada komunis.
Anggota Home Guard diberi latihan ketenteraan untuk mengawal kampung dan pekan. Pada Julai 1951, ada 79.000 orang Home Guard di Persekutuan Tanah Melayu. Home Guard membantu dalam usaha mengamankan kampung dan melindungi pekerja Lombong Biji Timah daripada serangan komunis. Seterusnya, usaha yang diambil oleh kerajaan termasuklah pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan. Dalam usaha ini, kerajaan memperkenalkan sistem pendaftaran kebangsaan dan penggunaan kad pengenalan di bawah Undang-Undang Darurat. Pendaftaran kebangsaan dan kad pengenalan bertujuan untuk mengawal pergerakan penduduk di samping memudahkan pihak keselamatan bagi membezakan antara orang awam dan orang komunis. Mana-mana orang yang berusia 12 tahun dan ke atas perlu mendaftarkan diri dengan pihak berkuasa. Kad pengenalan ini perlulah dibawa ke mana-mana sahaja. Ini merupakan contoh Ini merupakan contoh kad pengenalan Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, di sini kita dapat lihat bahwa terdapat anggota Special Constables yang memeriksa kad pengenalan masyarakat tempatan. Rancangan BRICS. Rancangan BRICS ini telah dilancarkan oleh Sir Henry Gurney pada tahun 1950. Pengarah operasi rancangan BRICS pula ialah Lieutenant General Sir Harold Rawdon Briggs. Rancangan BRICS ini bertujuan untuk memutuskan hubungan PKM dengan Min Wen merupakan suatu organisasi massa yang membekalkan makanan, senjata, maklumat dan obat-obatan kepada PKM. Min Wen berperanan mendapatkan bekalan makanan dan wang kepada komunis. Selain itu, mereka juga melakukan peras ugut, rompak, propaganda, perisikan dan sabotaj, merekrut ahli baharu dan juga membantu kegiatan politik. Min Wen kebiasaannya beroperasi pada waktu malam dan bergerak tanpa senjata api dalam kalangan rakyat. Setelah rancangan BRICS dilaksanakan, rancangan ini telah berjaya untuk melemahkan pergerakan komunis. Berikut merupakan suasana di Kampung Baru sewaktu rancangan BRICS dilaksanakan. Penduduk setinggan di pinggir hutan dipaksa untuk berpindah ke Kampung Baharu. Kampung Baharu ini merupakan suatu pertempatan baharu yang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti tempat tinggal, bekalan elektrik, air, sekolah, dan kemudahan yang lain. Jawatan kuasa kampung ditubuhkan bagi memelihara dan memperbaiki mana-mana kemudahan yang perlu yang rosak ataupun yang perlu ditambah baik di Kampung Baru. Kampung Baru ini dipagar kawat duri dan dikawal oleh Special Constables bagi menghalang komunikasi antara penduduk dengan pihak komunis. Lebih 423.000 penduduk dipindahkan ke 410 Kampung Baru sehinggalah Mac 1952. Terusnya ialah tawaran pengampunan. Mula-mula, Sir Henry Gurney telah mengisytiharkan tawaran pengampunan kepada komunis bagi tujuan agar mereka menyerah diri. Dalam pelaksanaan tawaran pengampunan, Radio Malaya telah menyiarkan syarat tawaran pengampunan setiap hari. Poster telah ditampal di merata-rata tempat dan 40 juta risalah dan juga 12 juta pas pengampunan telah diedarkan dalam pelbagai bahasa, termasuklah bahasa Cina, Melayu, dan Tamil. Penyebaran risalah ini berlaku melalui pengangkutan udara dan cara lain. Iklan dan wayang gambar telah digunakan bagi membantu penduduk untuk memujuk komunis supaya menyerah diri kepada kerajaan.
Kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat. Majlis Perundangan Persekutuan telah mengisytiharkan kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat pada 22 Disember 1949. Dalam kempen ini, penduduk diseru untuk mendaftar diri secara sukarela. Jumlah sukarelawan mencecah 435.905 orang menjelang Mac 1950. Sukarelawan terdiri daripada lelaki dan wanita daripada sektor-sektor lain termasuklah golongan profesional. Kempen ini telah menggalakkan interaksi dan mengeratkan hubungan antara kaum. Berikut ialah gambar penduduk yang menyertai perarakan bersempena dengan kempen Bulan Rakyat Melawan Penjahat di Semenyih. Perintah berkurung. Perintah berkurung bermaksud tindakan melarang penduduk keluar dari rumah dalam tempo tertentu. Dengan adanya perintah berkurung, pasukan keselamatan dapat menjalankan operasi dengan berkesan. Contohnya, pada Jun 1951, penduduk kawasan Labis, Johor dikenakan perintah berkurung. Sewaktu perintah berkurung dikenakan terhadap penduduk, pasukan keselamatan menjalankan operasi untuk memburu komunis. Perintah berkurung ini dikenakan apabila terdapat penduduk yang enggan bekerjasama dengan pihak berkuasa. Contohnya, penduduk Tanjung Malim telah dikenakan perintah berkurung 22 jam untuk mengelakkan mereka berhubung dengan komunis. Hal ini berlaku kerana 40 orang komunis telah menyerang pekerja yang dihantar untuk membaiki paip air menyebabkan 12 nyawa terkorban. Tiada maklumat diperoleh apabila pihak polis menjalankan siasatan. Oleh itu, segerombolan template telah tiba di Tanjung Malim bagi memaklumkan penduduk tentang hukuman terhadap sikap yang enggan memberi maklumat tentang gerakan komunis pada kerajaan. Perang Saraf. Perang Saraf ialah rancangan yang dilaksanakan oleh British untuk menghapuskan komunis dengan memenangi hati dan fikiran rakyat. Temple telah dilantik sebagai pesuruhjaya tinggi British di Tanah Melayu. Temple bertindak memenangi hati dan fikiran penduduk. Beliau juga menjalinkan hubungan baik dengan penduduk agar bekerjasama dengan pihak kerajaan dan menyampaikan maklumat tentang komunis. Perang Saraf ini telah melibatkan beberapa rancangan. Yang pertama ialah mengadakan lawatan. Menerusi lawatan, Temple mendampingi rakyat bagi mengetahui masalah dan pandangan mereka. Sebanyak 122 lawatan telah dilakukan ke sekolah, kampung, hospital, dispensary, dan sebagainya. Setiap lawatan ini mengambil masa 2 hingga 3 hari. 20 lawatan ke Kampung Baru dan Kampung Melayu telah dilakukan oleh beliau bersama isteri. Isteri Temple pula menubuhkan cawangan Palang Merah, Pandu Putri, dan Pusat Komuniti. Melonggarkan syarat kewarganegaraan. Apabila syarat kewarganegaraan dilonggarkan, ini dapat menarik kaum bukan Melayu untuk menjadi rakyat Tanah Melayu. Secara tidak langsung, situasi ini juga dapat mewujudkan bangsa yang bersatu padu. Pada 14 September 1952, lebih 1,2 juta orang Cina dan 180,000 orang India layak menjadi warga negara. Seterusnya ialah pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur merupakan pilihan raya tempatan pertama yang telah diadakan oleh kerajaan. Pilihan raya ini bertujuan untuk menggalakkan penyertaan orang bukan Melayu dalam politik serta mendapatkan sokongan penduduk untuk menantang komunis. Seterusnya ialah menawarkan hadiah wang tunai.
Mana-mana penduduk yang menangkap ataupun memberi maklumat tentang gerila komunis akan ditawarkan hadiah wang tunai. Contohnya, sesiapa yang menangkap Chin Peng, yaitu pemimpin PKN, diberikan hadiah sebanyak $250,000. Memenangi kepercayaan orang asli. Temple juga berusaha memenangi kepercayaan orang asli bagi menyokong kerajaan untuk menghapuskan komunis. Terdapat 14 kubu yang telah didirikan untuk mendapatkan sokongan mereka. Kubu ini menyediakan kemudahan barang keperluan harian, perubatan, pendidikan, dan perlindungan. Memajukan perkhidmatan penerangan. Kerajaan memajukan perkhidmatan penerangan bagi mendapatkan sokongan penduduk. Jabatan Penerangan dan Perkhidmatan Radio Malaya bertindak sebagai medium untuk menimbulkan kesedaran kepada masyarakat. Mereka menyebarkan risalah anti-komunis kepada penduduk dan risalah kerajaan kepada komunis dalam hutan. Memperkenalkan kawasan hitam dan putih. Kawasan hitam merupakan kawasan yang terdapat kegiatan komunis aktif dan dikenakan perintah berkurung. Kawasan putih ialah kawasan yang diisytiharkan bebas daripada ancaman komunis. Melaka, Terengganu, Kedah, Perlis, dan Negeri Sembilan telah diisytiharkan sebagai kawasan putih sehingga 1954. Seterusnya ialah rundingan baling. Rundingan baling melibatkan pertemuan antara pemimpin PKM dan Tunku Abdul Rahman di Sekolah Inggeris Baling, Kedah pada 28 Disember 1955. Tujuan Tunku Abdul Rahman untuk mengadakan pertemuan ini bagi menamatkan ancaman komunis dan mencapai kemerdekaan. Pertemuan ini melibatkan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu dengan PKM. Wakil Persekutuan Tanah Melayu ialah Tunku Abdul Rahman diiringi Tan Cheng Lock dan David Marshall. Wakil dari PKM pula ialah Chin Peng, Chien Tien, dan Rashid Maidin. Dalam perundingan ini, Tunku Abdul Rahman meminta Chin Peng untuk membubarkan PKM, meletakkan senjata dan menyerahkan diri. Tetapi Chin Peng meminta kerajaan untuk mengakui PKM sebagai sebuah parti politik yang sah, supaya sekiranya ingin mereka meletakkan senjata dan membuat penyerahan diri. Tunku Abdul Rahman tidak mahu menerima syarat tersebut, maka rundingan ini tidak berjaya.